Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita akan bincang mengenai dengan sujud sahwi. Bila sebut tentang sujud, sujud seseorang yang sujud luar daripada solat adalah perkara yang diharamkan. Sujud hanya dibenarkan dalam solat. Sujud ataupun sujud yang di luar solat ini kalau dibenarkan adalah sujud syukur ataupun sujud tilawah. Dan kita nak bincang pada malam ni iaitu mengenai dengan sujud sahwi. Sujud sahwi hanya berlaku di dalam solat, dia tak berlaku di luar daripada solat. Kalau saja-saja sujud, macam kita sembahyang hajat, lepas sembahyang hajat sujud tersebut adalah sujud yang diharamkan. Kerana tidak dibenarkan seseorang sujud tanpa sebab. Kalau sujud syukur kena niat sujud syukur. Kalau sujud tilawah kena niat juga. Sujud tu sujud tilawah. Sujud tanpa sebarang sebab adalah diharamkan dan berdosa. Kemudian sujud sahwi adalah satu sujud yang dilaksanakan dalam solat, dan dia dua kali sujud. Dia bukan sekali sujud. Sujud tilawah satu kali sujud. Sujud syukur satu kali sujud. Cuma sujud syukur tak ada dalam solat. Sujud tilawah dia boleh dua. Dalam solat pun boleh, luar solat pun boleh. Sujud sahwi hanya dalam solat dan tak berlaku di luar daripada solat. Ulama-ulama tauhid mereka membincangkan tentang sifat Nabi. Sifat Nabi ada yang sifat wajib bagi Nabi, sifat yang harus bagi Nabi, sifat yang mustahil bagi Nabi. Adapun lupa apa yang diperintahkan kepada Nabi, itu adalah perkara yang mustahil. Kalau Allah Ta'ala perintahkan untuk sampaikan perkara ini kepada umat, Nabi terlupa, jadi perkara tersebut mustahil. Kerana antara perkara wajib pada hak Nabi ini adalah benar, dan juga dipanggil sebagai sifat jujur, bijak dan juga menyampaikan. Empat sifat ini adalah sifat yang wajib bagi Nabi. Amanah, jujur, amanah, benar, menyampaikan tabligh dan juga fatanah iaitu bijak. Empat sifat ini sifat yang wajib bagi Nabi. Cuma di sana ada perbezaan mengenai dengan nisyan dan juga sahwun. Sahwun ni sahwi, sujud sahwi. Sahwi pun lupa, nisyan pun lupa. Tapi ada perbezaan. Sebahagian ulama menyatakan sahwi, lupa ni, lupa yang boleh untuk ingat balik. Lupa bukan dia lupa terus, lupa boleh ingat balik. Kalau nisyan, lupa juga dalam bahasa Arab, tapi lupa tersebut lupa yang dia tak boleh nak ingat balik. Nabi ada sahwi, sahwun, iaitu lupa yang Nabi boleh ingat balik. Perkara-perkara ni adalah normal bagi manusia biasa. Cuma nisyan, lupa yang Nabi tak ingat, Nabi tak boleh nak ingat balik, itu perkara mustahil bagi Nabi. Dalam Fathul Bari menyebutkan sesungguhnya lupa ini adalah harus. Sahwu, lupa adalah harus bagi Nabi-Nabi. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, dia menyatakan harus lupa, dan seumpama hukum lupa ini adalah menerangkan hukum syarak apabila berlaku seumpamanya kepada orang lain. Jadi lupa ini adalah dibenarkan untuk Nabi. Sebab apa lupa? Untuk menerangkan hukum syarak. Kalaulah Nabi tak lupa sampai terlebih bilangan rakaat, jadi kita tak tahu apa jawapannya, solutionnya. Sebab Nabi terlupa itu adalah memberi penerangan tentang hukum syarak. Bila seseorang terlupa dalam solat, apa yang dia perlu laksanakan. Jadi kesimpulannya,
mengenai sujud sahwi ini. Sujud sahwi adalah mempunyai 2 kali sujud. Kalau seseorang tu sujud sekali saja, maka hukumnya tak sah. Kalau dia tahulah, dia tahu sujud 2 kali, dia buat sekali, maka hukumnya tak sah, sembahyang dia batal. Kerana bila dia sengaja sujud sekali, sujud sahwi, bermaksud dia telah membuat penambahan dalam sembahyang yang perkara yang tidak disyariatkan. Penambahan yang tidak disyariatkan dalam sembahyang. Dan tempat sujud sahwi ini adalah di akhir solat. Dia bukan di pertengahan, bukan di awal, di akhir solat. Kalau seseorang kalau dia sujud sebelum tasyahud, sebelum tahiyat akhir, dia dah sujud dah kerana terlupa. Dia sujud sahwi awal sebelum tahiyat akhir kerana terlupa, maka dia kena ulang balik selepas tahiyat nanti. Mana 2 kali sujud sahwi. Sebab sujud kali pertama, yang pertama terlupa tersebut bukan pada tempat dia. Bila bukan pada tempat dia, kena ulang sekali lagi. Sama juga bila tuan-tuan terlupa, bila terlupa satu benda, kita teringat. Macam kita semayang lah, bila semayang sebelum masuk waktu, dah semayang zuhur tapi tak masuk waktu lagi, lepas daripada semayang baru azan zuhur, baru masuk waktu, maka kena semayang sekali lagi. Sebab kita buat suatu perkara yang tidak kena pada tempatnya. Dan hukum dalam sujud sahwi ini, ulama-ulama Syafi'i menyatakan hukumnya sunat. Semua sujud sahwi tak ada yang wajib, semua sunat. Cuma dia ada beberapa sebab lah. Bila ada sebab, jadi hukumnya sunat. Ulama-ulama Hanafi menyatakan semua sujud sahwi hukumnya wajib. Cuma ulama Hanafi sedikit berbeza lah. Wajib dia tak sama seperti wajib kita. Wajib dia rendah sikit daripada fardu. Fardu tinggi. Fardu dalam mazhab Hanafi ni seperti wajib kita lah. Kita ni dalam mazhab Syafi'i sebut wajib ke rukun ke fardu ke semua benda sama. Dalam mazhab Hanafi dia lain. Dia membuat perbezaan antara wajib dan juga fardu. Dalam mazhab Hanafi ni, bila sebut saja tentang sujud sahwi, hukumnya wajib. Dalam apa jua sebab yang perlu sujud sahwi, maka hukumnya wajib. Macam baca Al-Fatihah lah. Dalam mazhab Hanafi, membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat adalah wajib. Kalau tak baca pun sah. Sebab dia yang fardu ni baca ayat Quran. Tapi solat tak sempurna lah. Dalam mazhab Hanafi kalau kita tak baca Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i tak sah. Ulama-ulama Maliki, mereka kata sujud sahwi ini wajib. Wajib bila berlaku kekurangan, tidak pada berlaku penambahan. Bila berlaku kekurangan, wajib sujud sahwi. Bila berlaku penambahan, tak wajib sujud sahwi. Dalam mazhab Hambali, dia ada pemerincian antara wajib dan juga sunat sujud sahwi. Panjang lebar lah. Jadi kesimpulan dalam mazhab Syafi'i, hukum sujud sahwi bila kena pada tempat dia, ada beberapa sebab yang menyebabkan kena sujud sahwi, maka hukumnya sunat. Tak ada sujud sahwi yang hukumnya wajib, melainkan satu je situasi. Sujud sahwi hukumnya wajib bila mana seseorang menjadi makmum. Bila jadi makmum ni, imam sujud sahwi, walaupun makmum tak tahu apa punca tiba-tiba imam sujud sahwi, makmum tak perlu tahu. Imam sujud sahwi je, makmum hukumnya wajib ikut. Walaupun dia tak tahu apa kesalahan imam. Imam saja tahu kesalahan dia yang menyebabkan sujud sahwi, imam buat, makmum hukumnya wajib. Selain daripada makmum, selain daripada masalah tu, hukum sujud sahwi adalah hukumnya sunat. Jadi empat mazhab menyatakan disyariatkan sujud sahwi. Sepakatlah di kalangan 4 mazhab, sujud sahwi ni ada, semua dalam semayang. Cuma tempat sujud sahwi itu dia berbeza-beza. Di sisi ulama Syafi'i, sujud sahwi ini berlakunya sebelum, dilaksanakan sebelum daripada salam. Sebelum kita beri salam, selepas tahiyat akhir. Di sisi ulama Hanafi, sujud sahwi ini adalah selepas daripada beri salam. Dia selalu bila berlaku masalah, bila berlaku masalah yang selalu yang menjadi perbualan di kalangan masyarakat adalah
imam mazhab lain, makmum mazhab lain. Bila imam mazhab Hanafi, dia sujud sahwi lepas salam, kita sujud sahwi sebelum salam. Itu yang menjadi timbul isu atau masalah lah. Nanti kita akan bincangkan lah. Di sisi ulama Hanafi, sujud sahwi selepas salam. Di sisi ulama Maliki, sujud sahwi dia tengok. Dia tengok juga kalau berlaku kekurangan, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau berlaku penambahan, sujud sahwinya selepas salam. Cuma dinukilkan daripada Imam Al-Mawardi. Selain daripada Imam Al-Mawardi, dia menyatakan ijma', sebulat suara di kalangan ulama, harus sujud sahwi ini harus sebelum salam boleh, selepas salam boleh. Cuma khilaf, Imam Al-Mawardi menyatakan khilaf dari segi afdal, dari segi afdal. Siapa yang meninggal, sesiapa yang sengaja meninggalkan sesuatu yang ditampung dengan sujud sahwi, maka dia sujud. Itu pendapat majoriti di kalangan ulama. Daripada perbincangan 4 mazhab yang saya sebutkan mengenai sujud sahwi ini, mereka semua mengambil daripada riwayat Nabi yang berbeza-beza lah. Sebab versi hadis ini ada riwayat daripada ini, riwayat daripada ini. Jadi semua hadis tersebut hadis kuat, hadis yang sahih. Cuma mazhab Syafi'i ambil dalil daripada hadis ini, mazhab Hanafi ambil dalil daripada hadis ini. Jadi mazhab Hanafi selalunya menjadi pegangan dia adalah hadis daripada Ibnu Mas'ud, sebab dia adalah dipanggil dengan madrasah dia dipanggil madrasah bir-ra'i. Dia mengambil daripada Abdullah bin Mas'ud. Itu yang di kalangan sahabat Nabi lah. Sebab madrasah ni ada dua. Satu lagi, yang kedua dipanggil madrasah bir-ra'i. Madrasah bir-ra'i ini adalah ulama Hanafi yang diasaskan oleh Abdullah bin Mas'ud lah, sahabat Nabi. Okey. Jadi apa yang kita nak ceritanya, ulama Syafi'i memberi salamnya semua sujud sahwi adalah sebelum daripada salam. Cuma ada beberapa situasi yang dibenarkan selepas daripada salam. Selepas daripada salam dibenarkan. Contohnya kita ikut mazhab lain. Kita makmum ikut imam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sujud selepas salam, kita sujud selepas salam sebab kita kan makmum ikut imam. Okey. Ataupun kita terlupa, kita dah beri salam, terlupa yang tak sujud sahwi, tapi jangan terlampau lama sangatlah. Maknanya dalam tempoh yang sekejap, mungkin 30 saat, 40 saat, ataupun dalam masa 1-2 minit, sekejap. Kemudian kita terus sujud sahwi, kemudian beri salam balik. Cuma dalam sujud sahwi, ketika mana kita sujud sahwi, kalau terkentut, dia bukan kata batal sujud sahwi tu, semua semayang kita batal. Maknanya kita kena semayang sekali lagi lah. Kita kena semayang sekali lagi. Sebab dia berkait dengan semayang sebelum. Dan kalau dia dah lama baru teringat tak sujud sahwi, maka waktu telah habis. Tak boleh sujud sahwi. Itu situasi dia bila dia terlupa. Kalau dia sengaja memang tak sujud sahwi, daripada memang tak sengaja beri salam, memang tak nak sujud sahwi, kemudian terdetik di hati nak sujud sahwi, maka tak dibenarkan sujud sahwi, kerana dia meninggalkan sujud sahwi pada awalnya bukan kerana terlupa tetapi sengaja, maka tak boleh buat selepas daripada salam. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Kita lihat dia tak buat tadi batal tak solat itu? Tak, sujud sahwi semua sunat. Dia tidak batal. Sujud sahwi tak ada yang membatalkan semayang, melainkan sujud sahwi makmum. Kalau imam sujud sahwi, makmum berdegil tak nak sujud sahwi, batal semayang. Sebab makmum hukumnya wajib mengikut imam pada sujud sahwi. Kalau dia tak, selain daripada itu semua sunat. Tidak kira lah siapa yang, apa pun masalah yang timbul yang menyebabkan sujud sahwi, hukumnya adalah sunat. Sebab sujud sahwi ini dia ada 4 sebab sujud sahwi. Pertama, meninggalkan sunat ab'ad. Sunat ab'ad ini hampir kepada wajib. Yang keduanya, dia melakukan suatu perkara yang sengajanya batal. Kalau tak sengaja, terlupa, maka tidak batal.
Contohnya nanti kita akan bincang, cuma saya bagi contoh sajalah pada awal. Contohnya bila seseorang dia baca tahiyat awal rakaat kedua, lepas baca tahiyat awal dia beri salam. Bila dia beri salam dalam semayang ni batal tau. Kalau kita beri salam dengan sengaja batal, sebab salam ni untuk keluar semayang. Bila kita beri salam dalam semayang batal, sebab kita beri salam tu maknanya kita keluar dari semayang. Kalau sengaja buat batal. Kalau terlupa, dia terlupa sebab dia ingatkan tahiyat akhir, rupanya tahiyat awal. Bila dia terlupa, hukumnya semayang dia sah, cuma disunatkan sujud sahwi je lah. Itu yang kita bagi tahu, melakukan suatu perkara yang sengajanya batal. Kalau tak sengaja tak batal, tapi disunatkan sujud sahwi. Perkara yang ketiga adalah memindahkan satu tuntutan rukun qauli. Rukun qauli dia pindah tempat. Sepatutnya rukun qauli baca pada tempat dia pindah tempat lain. Walaupun sengaja ataupun terlupa, disunatkan sujud sahwi. Yang keempatnya berlaku rukun fi'ali ni, dia ragu-ragu. Rukun fi'ali, ragu-ragu berlaku penambahan atau kekurangan. Macam semayang lah 3 rakaat ke 4 rakaat maghrib. Okey, kita bincang satu persatu lah. Meninggalkan sunat ba'd. Di antara meninggalkan sunat ba'd adalah tasyahud awal. Tasyahud awal, tahiyat awal. Seseorang yang mana teringat, dia tak buat tahiyat awal, tapi dia dah berdiri dah qiyam dah pada rakaat yang ketiga, maka dia tak boleh berpatah balik lah. Tak boleh duduk tahiyat awal. Kalau dia berpatah balik, kita lihat, kalau dia tahu hukum berpatah balik itu membatalkan semayang dan dia sengaja buat, maka hukumnya haram dan semayang dia batal. Sebab tak semua orang tahu. Bila orang belajar, dia belajar bab semayang, dia selalu dengar kuliah ke apa, dia akan tahulah. Tapi kalau orang yang dengar kuliah pun seminggu sekali, sebulan sekali, dia tidak tahu. Bila dia dah bangun rakaat ketiga, dia terus duduk balik. Kalau dia tak tahu, tidak batal. Kalau dia tahu dan sengaja buat, baru batal. Ataupun dia jahil tentang masalah ini, ataupun dia tahu, cuma bila terkena pada diri dia jadi lupa. Dia lupa. Walaupun dia pernah belajar pada tu, tapi bila time praktikal ni lupa. Yalah, macam kita lah, kita belajar bab penyembelihan, kita belajar mandi jenazah, kafan jenazah. Bila kita bagi pisau suruh sembelih, dia tak tahu. Kita bagi mayat depan dia, terkejut dia. Kita bagi kain kafan, kita bagi mayat, dia tak tahu nak lipat macam mana, nak gulung dia pun tak tahu kain tu. Macam mana cara nak guna dia. Jadi bila dia belajar, dia tahu, tapi bila praktikalnya kadang-kadang terlupa. Bila mana dia terlupa, contohnya dia terlupa tahiyat awal, dia naik rakaat ketiga. Bila naik rakaat ketiga, baru dia perasan, baru dia teringat, benda ni aku biasa belajar ni. Ustaz kata batal semayang ni. Bila dia teringat, semayang dia sah. Sebab dia berdiri, dia duduk balik tu, dia dah bangun rakaat ketiga, tapi dia duduk balik. Kemudian baru dia teringat, dia biasa belajar, ustaz biasa kata semayang tersebut batal. Bila dia teringat, bukan semayang dia batal, semayang dia sah, dia terus berdiri balik. Dia terus berdiri balik. Sebab dia telah melakukan perkara yang membatalkan solat, dia berdiri balik lah. Dia qiyam balik, qiyam rakaat yang ketiga tadi, dia tak perlu duduk. Ataupun ada seseorang bagi tahu dia lah, dia tengah semayang, dah naik rakaat ketiga, duduk balik. Tiba-tiba kawan di sebelah bagi tahu perkara ni batal semayang ni. Dia terus bangun. Dia terus segera bangun, maka semayang tetap sah. Sebab ada kawan dia bagi tahu dia. Walaupun kawan dia duduk sebelah, tapi kawan dia bukan semayang sekali dengan dia lah. Makna kawan dia tidak melaksanakan semayang, cuma duduk je sebelah dia. Tapi dia bagi tahu, maka wajib dia berdiri. Yang berdiri tu kadar tegak ke atau separuh bangun? Berdiri tu dia berdiri ni apabila tak sampai ke tahap qiyam. Tak sampai ke tahap qiyam, maka dia boleh duduk balik. Dia tak sampai ke tahap berdiri, dia boleh duduk balik. Macam mana nak tahu tahap berdiri ke tak yang kita sebut sebelum ni lah. Bila mana dia
hulurkan tangan, bongkokkan badan dia, hulurkan tangan sampai tak tapak tangan ni ke lutut. Kalau sampai, makna tu belum sampai had berdiri, itu baru rukuk. Tak sampai had berdiri, kita tak sampai had qiyam lagi. Kalau dia lepaskan, lunjurkan tangan dia, tangan dia tak sampai ke lutut, tapak tangan ni tak sampai ke lutut, maksudnya itu sudah had qiyam, sudah berada pada batasan berdiri. Jadi dia tak boleh duduk balik. Sebab sekurang-kurang berdiri, minima berdiri adalah bila kita lepaskan tangan tapak tangan tak sampai ke lutut. Minimum rukuk adalah kita hulur tangan ke bawah, tapak tangan sampai ke lutut. Itu. Bila mana dia tak sampai ke batasan berdiri ataupun qiyam, maka hukumnya harus untuk dia berpatah balik lah. Berpatah balik. Tetapi sekiranya dia dah berdiri dengan sengaja, maka tak boleh bagi dia untuk duduk tahiyat awal balik. Sekiranya berdiri itu, sekiranya dia bangun tu lebih dekat kepada berdiri, lebih dekat, sekiranya qiyam, sekiranya dia berdiri lebih dekat kepada qiyam, dia memang niat tak nak buat tahiyat awal, dia niat dalam hati memang tak nak buat tahiyat awal, dia pun berdiri. Bila berdiri dah hampir nak berdiri dah nak hampir ke sampai batasan qiyam, tiba-tiba terdetik di hati nak duduk balik, maka dia dah tak boleh duduk. Sebab dia sengaja, memang sengaja tak nak duduk tahiyat awal. Kalau dia terlupa, dia tak sampai lagi batasan qiyam berdiri, dia tak sampai lagi, sikit lagi nak sampai ke batasan qiyam berdiri, hukumnya harus untuk dia kembali duduk balik, selagi mana dia tak sampai ke minima batasan qiyam. Cuma untuk situasi ni, orang yang terlupa ni, dia disunatkan untuk dia sujud sahwi, walaupun dia dibenarkan untuk duduk buat tahiyat awal, sebab dia punya qiyam tu, dia punya bangun tu dah nak hampir kepada berdiri. Bila nak hampir, dia boleh duduk balik. Tuan-tuan boleh faham tak? Sebenarnya dalam situasi yang saya bagi tahu ni, situasi dia terlupa sujud yang kedua, sujud kedua pada rakaat yang kedua, dia terlupa nak buat tahiyat awal, dia bangun. Bila bangun, dia tak sampai ke had minima qiyam, tapi dah hampir dah dekat. Bila dah hampir dah dekat untuk qiyam, dia masih lagi boleh rukuk. Boleh duduk tahiyat awal, tapi disunatkan untuk dia sujud sahwi. Sebab apa disunatkan? Sebab batasan dia bangun tu dah dekat dengan berdiri dah. Tapi kalau baru nak angkat punggung, duduk balik, itu tak apa, itu tak boleh sujud sahwi, sebab dia dekat dengan duduk, dia bukan hampir kepada berdiri. Kalau batasannya sama, mana 50-50, dekat dengan berdiri pun ya, dekat dengan duduk pun ya, maka itu pun tak perlu sujud sahwi. Tak perlu sujud sahwi. Situasi yang saya sebutkan ini, yang masalah-masalah tadi adalah untuk imam ataupun yang sembahyang berseorangan. Untuk imam ataupun yang sembahyang seorang diri. Adapun sekiranya dia seorang makmum, ada pemerhentian sikitlah. Ada kala makmum ini dia tinggalkan kerana terlupa, ada ketikanya dia tinggalkan kerana sengaja. Kita lihat, sekiranya makmum meninggalkan sunat ab'ad kerana terlupa, kemudian dia berpatah balik untuk mengikut imam, maka hukum dia berpatah balik wajib untuk mengikut imam dia. Contohnya, dia sujud yang kedua, rakaat kedua, imam takbir panjang sangat, Allahu Akbar. Ingat ke dia bangun rakaat yang berikutnya? Kita pun bangun, berdirilah. Tengok imam duduk tahiyat awal, cuma takbir imam tu panjang. Ada sebahagian masjid tu, imam dia memang suka takbir panjang.
Saya tak tahu memang niat dia untuk bagi makmum keliru, confused, ataupun memang dia style macam tu. Memang bangun tu panjang. Dia sama panjang dengan ketika nak daripada qiyam nak sujud tu. Dia panjang dia sama. Nak duduk antara dua sujud pun panjang juga takbir dia. Bila mana makmum dia terlupa, imam takbir panjang sangat, dia bangun dah berdiri tegak dah. Imam duduk tahiyat awal. Maka pada ketika itu apa yang makmum perlu buat? Hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib mengikut imam. Duduk baliklah. Duduk balik. Kalau dia tak nak duduk, dia berdegil, dia tetap berdiri rakaat ketiga, kerana dia malu nak duduk balik. Sebenarnya kalau dia tak duduk balik lagi rasa malu, sebab dia seorang berdiri, semua duduk. Kalau dia tak nak juga duduk, berdiri qiyam rakaat yang ketiga, dia berdiri rakaat ketiga, tunggu imam bangun. Kalau dia tahu hukum dia dan dia sengaja buat dan dia tahu hukum tersebut, maka batal semayang dia. Sekiranya dia tak niat mufaraqah lah. Kalau dia niat mufaraqah tak apa. Kalau dia niat mufaraqah, dia bangun rakaat ketiga niat mufaraqah tak nak ikut imam, tak apa, sah. Tapi kalau tak niat mufaraqah, maka semayang tak sah. Ini masalah makmum. Kita bincang ni masalah makmum. Ada satu situasi lagi, dia agak berbeza. Sekiranya makmum meninggalkan sunat ba'ad ini secara sengaja, maka tak wajib untuk dia berpatah balik, tetapi hukumnya sunat. Contohnya rakaat yang kedua, bangun sujud yang kedua, rakaat kedua, imam duduk tahiyat awal. Dia dah niat dah, dia tak nak duduk tahiyat awal, dia terus bangun. Dia terus bangun. Bukan terlupa. Kalau terlupa hukumnya wajib duduk tahiyat awal balik, tapi dia memang sengaja. Bila sengaja, semayang dia sah tau, walaupun dia bertentangan dengan imam. Imam tahiyat awal dia berdiri rakaat ketiga, semayang dia sah. Tetapi disunatkan untuk dia duduk tahiyat awal mengikut imam. Semayang tetap sah, tetapi dianggap berdosa lah, kerana dia buat satu perkara yang diharamkan. Kerana ikut imam tu wajib, tapi dia buat perkara yang diharamkan. Tapi semayang tetap sah. Semayang tetap sah, bahkan dituntut untuk dia duduk tahiyat awal balik. Apa perbezaan yang situasi pertama dan juga kedua? Situasi pertama ni dia terlupa, dia keliru, confused dengan imam punya takbir tu panjang sangat. Situasi kedua ni dia memang tahu, dia memang tak nak buat, dia memang sengaja. Itu beza dia. Situasi pertama ke kedua? Dia naik rakaat ketiga, dia terlupa ke dia memang sengaja? Kata dia, mula dia terlupa, tapi dia tak turun balik. Dia niat keluar pada imam lah. Dia terserah, lepas dia teruskan sendiri. Dia kena sujud sahwi. Kena sujud sahwi. Sebab kalau dia makmum tak perlu sujud sahwi, sebab imam akan menanggung lah segala kesilapan, kesalahan makmum. Tapi kalau bila mana dia dah berpisah daripada imam, dia kena sujud sahwi, sunat sujud sahwi lah. Kalau kesalahan yang dia berlaku dalam semayang yang sepatutnya kena sujud sahwi, dia tak boleh sujud sahwi, sebab imam menjadi garantor dia. Dia imam akan tanggung semua sekali. Apabila imam meninggalkan tahiyat awal, imam tinggal, maka tak boleh bagi makmum untuk buat tahiyat awal lah. Mana bila imam tak buat tahiyat awal, kita buat tahiyat awal, hukumnya tidak boleh. Sekiranya makmum buat juga, sebab dia kata sunat ni, tahiyat awal tu sunat, ikut imam tu wajib. Jadi maknanya kalau dia buat juga benda sunat, dia tak buat benda wajib kena ikut imam. Maka kalau dia tahu perkara tersebut, hukum perkara tersebut, dan dia sengaja buat, maka sembahyang batal. Kalau dia tak tahu hukum dia batal, tak apa. Kalau dia tak sengaja, tak apa. Kalau dia tahu hukum dan dia sengaja buat, maka hukumnya batal. Sebab itu kalau imam tak buat tahiyat awal, makmum diberi pilihan tau, sama ada nak ikut imam pada rakaat yang ketiga, qiyam sekali dengan imam, ataupun niat mufaraqah, keluar, mana niat tak nak ikut imam.
ulama kata niat mufaraqah lebih afdal. Lebih afdal kerana imam telah meninggalkan satu tuntutan yang besarlah. Sunat arba'ah ni dia hampir kepada wajib. Jadi bila imam tak buat, makmum yang afdalnya niat mufaraqah. Walaupun tak jadi masalah pun kalau dia nak ikut imam, dua-dua boleh. Cuma ulama kata kalau dia niat mufaraqah lebih afdal lah. Lebih afdal dan dia mendapat pahala sembahyang jemaah tu full. Sebab kita dah bincang sebelum ni, setiap dia niat mufaraqah kerana ada sebab syar'i, maka dia akan mendapat pahala sembahyang berjemaah penuh, bukan dapat separuh aja. Apabila imam meninggalkan tahiyat awal dan imam telah berdiri sampai ke rakaat ketiga, dah qiyam sempurna dah, kemudian dia berpatah balik, maka makmum tak boleh ikut imam, sebab imam melakukan perkara yang membatalkan solat. Kerana ini pernah terjadilah. Saya jadi imam, saya lupa tak ayat awal. Tapi bila saya berdiri, makmum baca bukan baca subhanallah. Saya confused dah. Confused, saya duduk balik. Masa itu memang pernah belajar benda itu tak boleh, tapi masa itu dah tak ingat kan. Dia kalau kita tak tahu ataupun terlupa, kita dah bangun dah qiyam, tapi walaupun kita sudah belajar benda tu, tapi terlupa. Bila terlupa, duduk balik. Sebab ada orang tegur subhanallah, dia pun lupa, dia duduk balik. Kalau dia duduk dalam keadaan dia terlupa yang kata perkara tersebut membatalkan sembahyang dia sah. Sembahyang imam tu sah lah. Kemudian kalau dia teringat, aku duduk ni salah ni, batal ni, dia kena bangun balik. Kalau dia sampai ke sudah dia memang tak tahu, dia memang terlupa, tak apa. Okey. Jadi kalau imam tersalah, naik rakaat ketiga, kemudian dia turun balik, makmum pun turun sekali, maka pada ketika itu sembahyang makmum batal lah. Sembahyang makmum batal. Sepatutnya makmum kena niat mufaraqah, tak perlu ikut imam. Hukum makmum yang mengucapkan subhanallah tu macam mana? Makmum tu silap lah. Dah berdiri tegak dah. Makmum tu silap sebab dia bagi tegur subhanallah. Sebab ada tempat yang kita tak perlu tegur. Macam kalau kita dah berdiri, kita tak perlu duduk balik. Sebenarnya itu hukum asal lah. Maksud hukum asal itu hukum yang mana kalau imam salah membatalkan sembahyang, makmum tak boleh ikut. Itu hukum asal. Tapi di sana ulama beri satu garis panduan kepada kita. Selalunya imam ni dia mesti tahu. Selalu kita akan bersangka baik lah, bersangka baik dengan imam. Selalu imam ni dia tahu, dia tahu perkara ni membatalkan sembahyang. Jadi kita bersangka baik dengan imam. Mungkin imam buat tu kerana dia terlupa, ataupun kalau imam tak terlupa pun dia tak tahu. Bila dia terlupa atau dia tak tahu, imam sah. Bila imam sah, makmum pun sah. Jadi maksudnya bila imam naik rakaat yang ketiga, kita naik rakaat ketiga, tiba-tiba imam duduk balik tahiyat awal, kita kalau ikut hukum asal memang batal. Siapa yang nak berpendapat dengan batal pun boleh je. Cuma ulama kata kita bersangka baik dengan imam, kita duduk kerana kemungkinan imam pada ketika itu terlupa, hukumnya batal. Bila terlupa, tidak batal sembahyang imam. Ataupun imam tak tahu pun tidak batal sembahyang imam. Tapi kalau ada ustaz yang bagi tahu batal, itu memang hukum asal je lah. Memang batal. Tapi kalau bersangka baik dengan imam, seperti mana Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu', dia menyatakan boleh bersangka baik dengan imam. Kita menyangkakan imam terlupa ataupun imam tak tahu. Kalau imam tak tahu, imam terlupa, sembahyang imam sah. Bila sembahyang imam sah, sembahyang makmum pun sah. Macam kita dengar imam berdehem lah. Bila berdehem jelas dua huruf, kan batal sembahyang. Mungkin imam buat tu dalam keadaan dia tidak sedar ataupun dia terlupa, maka kita katakan sembahyang dia sah, sebab dia terlupa. Maka kita ikut dia pun kita sah.
Seperti itu juga seseorang yang mana imam dah bangun meninggalkan tahiyat awal, kemudian imam tadi duduk balik sebelum makmum berdiri, maka haram kepada makmum duduk, dia terus duduk, hukumnya haram. Bahkan wajib kepada makmum untuk dia berdiri, untuk dia berdiri. Maksudnya imam dia dah berdiri rakaat yang ketiga, dia tak buat tahiyat awal, kemudian imam duduk balik, makmum dah berdiri, makmum belum berdiri lagi. Maksudnya imam dah naik rakaat yang ketiga, Allahu Akbar, makmum baru nak bangun daripada sujud, baru nak berdiri, belum berdiri lagi. Maka pada ketika itu makmum hukumnya adalah haram dia duduk, dia kena berdiri terus, wajib dia berdiri. Sebab apa wajib dia berdiri? Kerana dia, sebab apa dia wajib berdiri makmum? Sebab imam dah berdiri dah tadi, kemudian imam duduk balik. Perbuatan imam tu adalah membatalkan sembahyang, jadi dia wajib berdiri je, tunggu imam sampai habis baca tahiyat awal. Tapi semua ni yang saya bagi tahu tadi akan hilang semua masalah ni dengan kita bersangka baik dengan imam. Tapi itu hukum asal je lah. Bila hukum asal, bila ustaz kata tu batal sembahyang, memang kita terima perkara tersebut batal sembahyang. Cuma ada jalan keluar. Imam buat kita sangka baik, imam terlupa ataupun imam tak tahu, maka hukum sembahyang imam sah, makmum pun sah. Itu perkara pertamalah, iaitu mengenai dengan meninggalkan sebahagian rukun ab'ad, rukun ab'ad, sunat ab'ad. Dan salah satunya tahiyat awal yang kita bincang tadi. Dan yang keduanya adalah kunut. Kunut pun sama juga. Perkara pertama kita nak bincang adalah kunut imam dan juga orang yang sembahyang berseorangan. Sama macam tadi lah. Sekiranya imam ataupun orang yang sembahyang seorang, dia terlupa baca doa kunut, kemudian dia patah balik berdiri, dia patah balik berdiri, tapi dia dah letak sebahagian anggota sujud tau. Anggota sujud semua ada 7. 2 tangan, 2 lutut, 2 apa? Kaki. Kaki kita dan juga dahi, semua 7. Dia dah letak sebahagian, mungkin dah letak lutut, mungkin dah letak dia punya apa? Tangan dia. Dia teringat tak baca doa kunut, maka hukum dia harus untuk bangun balik baca doa kunut. Selagi mana dia letak sebahagian, bukan letak semua 7 anggota sujud. Kalau dia dah sujud, semua anggota sujud 7 telah sempurna, dia tak boleh patah balik. Dan disunatkan bagi dia sujud sahwi sekiranya melepasi daripada batasan rukuk. Jadi maksud dia lupa baca doa kunut sami Allahu liman hamidah, kemudian dia turun tu lepas batasan rukuk, mana dah letak dah lutut dia disunatkan bangun balik, dia boleh bangun balik dan disunatkan untuk buat sujud sahwi. Sama macam tadi juga sebenarnya, dia batasan, kita panggil apa, batasan nak ke sujud tu lebih dekat berbanding untuk qiyam baca doa kunut. Sekiranya kan kalau kita rukuk dia hampir kepada qiyam untuk kita baca doa kunut, tu tak boleh sujud sahwi. Kalau tunduk tu lebih hampir kepada sujud, maka disunatkan sujud sahwi walaupun dia dah bangun baca doa kunut. Bagaimana seseorang kalau dia letak dahi dia tak letak anggota sujud lain lagi? Selalunya bila sujud kita akan disunatkan letak yang pertama, step dia adalah letak lutut dulu, kemudian barulah letak apa, tangan, last sekali baru dahi. Tapi kalau seseorang dia letak dahi dulu, dia belum letak tangan, belum letak lutut, ataupun dia letak lutut dan juga apa, dahi dia belum letak tangan dia, maka hukum dia makruh untuk dia bangun balik. Kerana ada khilaf, ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama tak membenarkan bila dahi dah sentuh tempat sujud, walaupun tak cukup 7 anggota lagi untuk sujud, tapi dahi dah sentuh dah, maka ada khilaf.
Ada pandangan ulama yang menyatakan tak boleh bangun balik. Kalau dia bangun juga masih sah. Ulama Syafi'i kata makruh. Ini semua situasi dia bila dia sebagai seorang imam ataupun dia sembahyang berseorangan. Situasi yang kedua, bila dia tinggalkan doa kunut, sama ada imam ataupun orang yang sembahyang seorang, dalam keadaan dia tahu, dia sengaja, dia dah sampai ke batasan rukuk, kemudian dia patah balik. Dia memang sengaja tak nak baca doa kunut. Dia dah lepas batasan rukuk dah. Dah sampai batasan rukuk ataupun lepas batasan rukuk, kemudian dia patah balik, maka ulama kata hukum dia batal. Apa beza pertama dengan kedua tadi? Pertama dia terlupa nak baca doa kunut. Bila mana dah letak lutut dia, baru teringat tak baca doa kunut, dia boleh bangun balik dan disunatkan sujud sahwi. Situasi yang kedua, dia memang niat tak nak baca doa kunut, memang sengaja tinggal pun. Dia memang sengaja tinggal. Bila sengaja tinggal, dah letak lutut, dah nak sujud, baru terdetik dia nak buat doa kunut. Tadi niat tak nak buat. Maka bila dia bangun, sembahyang dia batal. Itu beza dia lah. Beza dia dekat mana? Sama ada dia terlupa atau memang sengaja dia tak nak buat. Sebenarnya dalam masalah sunat ab'ad ini, yang terlupa disunatkan sujud sahwi. Tak baca doa kunut kerana terlupa, sujud sahwi. Tak duduk tahiyat awal kerana terlupa, sujud sahwi. Kalau sengaja pun sujud sahwi juga. Kalau terlupa pun disunatkan sujud sahwi. Kalau sengaja lebih lagi disunatkan sujud sahwi. Itu situasi dia bila mana dia menjadi imam ataupun sembahyang berseorangan. Kalau dia makmum, ada pemerincian sikit lah. Sama macam tadi juga. Kalau dia makmum, kita tengok, sekiranya imam buat doa, imam baca doa kunut, makmum dia tak baca kerana terlupa. Mungkin imam pun dia takbir panjang sangat, Allahumma hdina, Allahumma hdina, makmum dah laju sujud. Jadi bila makmum tersalah sujud, apa makmum perlu buat? Hukumnya wajib. Sebab makmum tersalah, dia tersalah, hukumnya wajib dia berpatah balik, ikut imam baca doa kunut. Kalau dia tak patah balik, dia kekal sujud juga, hukum sembahyang dia batal. Hukum masalah ni sama seperti tahiyat awal tadi. Kalau dia sengaja tak nak baca doa kunut, makmum sengaja tak nak baca doa kunut, dia terus sujud, adakah batal sembahyang dia? Sembahyang tidak batal. Bahkan dia boleh diberi pilihan antara untuk berpatah balik doa kunut bersama dengan imam, ataupun dia tunggu saja sujud. Dekat tempat sujud dia tunggulah imam sujud. Perkara ni sembahyang dia sah tau, tetapi perbuatan ni dianggap berdosa kerana bertentangan dengan imam. Dia bila satu rukun hukumnya haram, makmum mendahului satu rukun daripada imam, hukumnya apa? Haram dan berdosa. Sembahyang masih sah. Kalau dua rukun mendahului imam, sembahyang dia batal. Sebab tu kita bagi tahu tadi, ketika tahiyat awal, dia dah niat memang tak nak buat tahiyat awal, berdiri rakaat ketiga. Bukan tersilap, bukan terlupa, memang sengaja. Hukumnya berdosa, sembahyang dia sah. Tapi kalau dia rukuk, dia bangun pada rukuk, batal sembahyang dia, sebab dia telah mendahului dua rukun dengan imam. Sama juga doa kunut. Doa kunut dia tak nak buat, dia sujud, itu baru satu rukun. Kalau dua rukun, batal sembahyang. Batal sembahyang makmum. Dua rukun maksudnya dua rukun sempurna lah. Maknanya dia sujud, dia bangun sujud, dia nak sujud kali yang kedua, batal sembahyang dia. Sekiranya imam yang tak baca doa kunut, imam tu yang tak baca doa kunut, disunatkan bagi makmum untuk lewat sedikit untuk baca doa kunut. Sekira-kira doa kunut makmum ini sekira-kira makmum sempat untuk sujud pertama bersama dengan imam. Mana doa kunutnya ringkas lah. Doa kunutnya ringkas. Ada doa, ada zikir. Jadilah Allahummarham ya Rahman,
Allahumma ghafir ya ghafur. Jadi ada doa, ada zikir, ada doa, ada pujian. Kemudian dia sujud pertama sempat sujud pertama bersama imam. Ini kunut di sini je berbeza dengan tadi. Bila disebut tahiyat awal, imam tak buat, makmum tak boleh buat. Tapi doa kunut, imam tak buat, makmum disunatkan buat. Dan harus bagi makmum sekiranya dia mendapat mendapat bersama dengan imam pada duduk antara dua sujud. Mana bila imam dah bangun sujud pertama dah, masih lagi makmum boleh baca doa kunut. Tetapi bila mana imam dah sujud yang kedua, dahi imam telah menyentuh lantai untuk sujud yang kedua, makmum masih tak selesai doa kunut lagi, maka pada ketika itu wajib hukumnya, wajib untuk niat keluar daripada imam. Dia kena semayangkan, selesaikan semayang dia sendiri. Dia tak boleh lagi untuk ikut imam. Sebab apa? Sebab dia telah meninggalkan dua rukun. Bila meninggalkan dua rukun dengan sengaja, tanpa sebarang keuzuran. Sebab doa kunut ni sunat, ikut imam wajib. Bila imam dah mendahului dua rukun fi'ali, rukun yang pertama adalah sujud pertama, rukun yang kedua bangun daripada sujud, duduk antara dua sujud. Bila imam sujud saja kali kedua, batal semayang. Batal kalau dia tak niat mufaraqah. Ataupun dia terus batalkan doa dia punya bacaan doa kunut, kemudian terus sujud bersama dengan imam, tapi dia ketambah satu rakaat lagi, sebab dia telah melepasi dua rukun daripada imam. Imam melepasi dua rukun. Kalau apa dia? imam tak buat doa kunut, makmum buat doa kunut, tapi dia sempat lewat atau dia sempat sujud Pertama, tak batal ke dia tak mengikut imam? tak, sebab sujud kalau doa kunut dia tak berapa nampak. Dia punya perbezaan tu tidak berapa ketara lah. Macam tahiyat awal, perbezaan yang ketara lah. Bila imam tak buat tahiyat awal, kita buat tahiyat awal. Tahiyat awal tak ada tahiyat awal yang ringkas, pendek. Kalau doa kunut, ada doa kunut yang pendek, sekadar doa dan juga pujian kepada Allah. Kalau tahiyat awal, tak ada tahiyat awal pendek. Tahiyat awal daripada at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai situ. Dia tak ada tahiyat awal yang pendek. Untuk doa kunut ada doa kunut yang pendek. Itu beza dia lah. Sebab dia kat situ dia dah jelas dia tak mengikut imam. Dia tak mengikut imam, tetapi kalau dia rasa dia sempat untuk dia tak ikut imam, tapi dia hanya menambah zikir je. Dia hanya menambah zikir. Maksudnya baca doa kunut tu masih qiyam lagi. Cuma dia tambah zikir je. Kalau tak angkat tangan baca doa kunut pun tak apa. Dia tambah zikir je. Zikir doa kunut ada doa dan juga ada pujian. Kalau macam tahiyat awal, dia kena duduk. Dia buat penambahan duduk. Jadi imam dah berdiri, dia buat penambahan duduk. Kalau doa kunut dia tak perlu buat penambahan apa-apa. Masih sami Allahu liman hamidah, masih stay berdiri, cuma tambah zikir je. Itu beza dia lah. Cuma kalau doa kunut dia tu kalau disunatkan makmum membaca doa kunut sekiranya dia sangkaan kuat dia sempat sujud pertama bersama imam. Itu hukumnya sunat dia baca doa kunut. Kalau dia rasa dia sempat bersama imam ketika duduk antara dua sujud imam, maka hukumnya harus saja untuk dia baca doa kunut. Kalau dia rasa tak boleh habis doa kunut yang dia nak baca sebelum imam sujud yang kedua, dia ikut je imam.
Kalau dia masih berdegil, baca doa kunut sehingga imam sujud yang kedua, maka sembahyang dia batal. Okey. Sujud sahwi. Sujud sahwi ni baca apa-apa pun boleh. Apa-apa zikir. Zikir sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi pun boleh. Ataupun tak nak baca apa-apa pun boleh. Kita hanya sekadar sujud, boleh juga. Tapi kalau yang terbaik baca baca subhanaman la yanamu wala yashu. Yashu tu ha yang bulat tu, bukan hu. Yashu. Ha yang bulat, yang besar. Kalau kita solat subuh sendiri, lepas tu kita terlupa nak baca doa kunut, kita sebut kita pun nak sujud, tersebut adakah kita punya solat terbatal ke apa? Kalau sebut makna zahir dua huruf lah. Zahir dua huruf, kalau sengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak batal sembahyang, maka disunatkan sujud sahwi. Mana kita belum habis sujud, kita baru nak tu tersebut mana kita boleh baca doa kunut balik ke atau terus sujud balik? Kita sebut tu bila? Masa nak Masa nak turun. Masa nak turun. Tapi baru separuh lah. Baru separuh. Kita bangun balik. Boleh. Tapi dia disunatkan sujud sahwi. Sunat sujud sahwi bukan sebab batasan hampir kepada sujud. Sujud sahwi sebab dia telah melakukan satu perkara yang sekiranya sengaja batal, kalau tak sengaja tidak batal. Jadi dia menyebut perkataan itu boleh batal sembahyang. Kalau dia sengaja lah. Batal lah. Kalau dua huruf batal. Kalau pun batal. Kalau memang tak nak buat sunut, Tak nak buat sujud sahwi, tak apa, boleh. Sebab sujud sahwi pun sunat, doa kunut pun sunat juga. Dua-dua sunat. Cuma solat kita tidak sempurna je lah. imam dia ada setengah tempat tak baca kunut tau. So kita ikut jadi imam belakang kita mufarakah. Tak, kita baca doa kunut. Baca doa kunut ringkas je. Macam tadi. Ada doa dan juga ada pujian bagi Allah. Cukup lah. Dua tu je. Tadi Allahumma ghafirli ya ghafur. Allahumma ghafirli. Dia ada doa, ada pujian. Boleh juga. Boleh baca sekali, boleh dua kali, tiga kali boleh. Yang penting ada doa dan juga ada pujian. Kalau kata macam tertidur kan, kalau dia contohnya macam dia di seorang meletak, macam mana lah? Dia benda terkeluar sendiri. Melatah kalau sikit tak apa. Kalau sikit, kalau beberapa patah perkataan lah. Tapi kalau dia melatah sampai 30 saat, lama sangat. Batal sembahyang dia. Batal. Batal. Dia kalau melatah hanya keluar beberapa patah perkataan. Ulama berkata paling banyak 6 patah perkataan. 6 patah perkataan. Kalau lebih dia anggap banyak. Kalau sengaja walaupun secara tidak sengaja, batal juga sembahyang. Semua macam makan lah. Bila makan, kalau dia terlupa tapi dah satu pinggan habis, batal juga sembahyang dia. Walaupun dia terlupa, takkan tengah sembahyang boleh lupa. Dia makan, tetap batal sembahyang. Kalau dia tertelan makanan dekat celah gigi dia pun lupa. Bila dia tertelan makanan, baru dia tahu tengah sembahyang ni, sepatutnya batal sembahyang. Sembahyang dia masih sah, disunatkan sujud sahwi. Sebab kalau dia terlupa, sembahyang dia sah. Kalau dia terlupa, yang mana telan makanan celah gigi tu membatalkan sembahyang. Tapi bila dia telan, lepas telan baru dia teringat, maka sunatkan sujud sahwi lah. Tapi sebelum dia telan, memang dia dah tahu tapi dia sengaja telan, itu memang batal sembahyang lah. Sebab dia dah tahu tapi dia memang dia sengaja buat. Kalau tak sengaja, lepas telan baru teringat, batal. Maka disunatkan sujud sahwi lah.
Boleh berdehem yang tidak jelas lah, yang tidak jelas dua huruf. Kalau tidak jelas dua huruf boleh dehem. Kalau tu kita tidak apa tidak jelas dua huruf. Kalau yang jelas dua huruf akan ada bunyi hem tu. Jadi kalau yang tidak ada bunyi apa huruf, tak apalah. Yang tadi dia bukan nya, tapi dia siap beritahu kunut dia. Kunut batal sembahyang dia. Sebab cara makmum nak tegur imam dengan zikir. Makmum dia bukan sekadar apa dehem. Kalau menguap pun sama. Kalau menguap berbunyi sehingga zahir dua huruf batal. Kalau bersin pun sehingga zahir dua huruf batal juga. Hacim. Zahir dua huruf batal. Kalau dia sengaja lah. Kalau tak sengaja tak apalah. Tak bolehkah berlaku sujud sahwi ni atau sujud ni, misal kata berlaku dalam sembahyang sunat besar, disebabkan oleh kesilapan imam, terlupa ke apa, macam sembahyang sunat hari raya ke, boleh juga, boleh. Sekiranya kita sembahyang sunat pun, kita sembahyang sunat selepas isyak, kita pun terlupa ni rakaat kedua ke rakaat pertama ke rakaat kedua, kita tambah satu rakaat, kita buat sujud sahwi. Walaupun pada sembahyang sunat sama je hukum dia, sama. Cuma pada sembahyang hari raya ni sebahagian kita tak boleh sunat hayat, tak boleh kita tampung dengan sujud sahwi tau. Contohnya seperti mana sembahyang hari raya kan 7 kali takbir rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali takbir. Bila mana imam terlupa takbir, kadang-kadang imam bangun rakaat kedua, dia terus baca Fatihah, dia tak takbir lah. Dia bangun sujud yang kedua rakaat pertama, Allahu Akbar, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makmum tegur subhanallah. Bila makmum tegur, dia tak perlu berpatah balik, dia sepatutnya terus je. Sebab itu dipanggil sunat yang ringan. Takbir 5 kali itu sunat ringan. Dia terus dia baca. Sebab setiap perkara yang kita telah melakukan ibadat fardu, kita tak boleh berpatah balik untuk melakukan perkara sunat lah. Sebab zikir subhanallah tu sunat. Kita dah baca dah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu adalah satu ayat daripada Fatihah, wajib. Yang bila kita buat wajib, tak perlu berpatah balik lah. Tapi kalau dia buat sujud sahwi, sembahyang dia batal. Sebab sunat yang ringan tak perlu buat sujud sahwi. Kalau dia buat sujud sahwi, batal sembahyang dia. Kalau dia tahulah. Ada sunat hayat, sunat yang berat, yang hampir kepada wajib, itu je yang sunat sujud sahwi lah. Seperti tahiyat awal dan juga doa kunut. Jumaat pun boleh tak? Kalau berlaku kesilapan sembahyang Jumaat pun sama. Kalau imam samalah apa-apa sembahyang yang menyebabkan kena sujud sahwi, imam buat walaupun makmum tak tahu, maka hukumnya wajib makmum ikut imam. Semua sujud sahwi bukan sekadar sembahyang fardu je lah, sembahyang sunat pun sama sebenarnya. Okey, ada apa lagi? Ustaz, tadi satu Ustaz. Saya sembahyang Ustaz, lebih itu saya sembahyang rakaat pertama, rakaat kedua, sepatutnya saya kena tahiyat pertama lah, di rakaat kedua kan. Tapi saya lupa Ustaz, saya bangun rakaat ketiga, lebih itu terus rakaat keempat, itu barulah saya air. Lebih itu saya langsung tak ingat Ustaz, lebih itu saya terus bagi salam. Jadi nak tanya Ustaz, status solat saya itu macam mana? Ada ke sudahlah tertinggal sujud sahwi pun tidak, status itu ada ke? Dia sah lah, sah ya saya. Dia sah. Sebab sujud sahwi pun sunat, tak duduk tahiyat awal pun sunat. Dia kena yakin dia rasa. Yakin kita dah cukup. Yakin cukup lah. Tapi sebenarnya setiap duduk tahiyat awal sunat. Kalau kita tak buat, sama ada sengaja ataupun terlupa, kalau tak buat sujud sahwi pun tak apa sebenarnya. Cuma solat kita tak sempurna lah. Tak sempurna. Sebab kita itu Ustaz, bila dah duduk sekejap kita teringat. Lepas itu saya rasa macam tak puas dengan solat itu. Saya nak buat baru tak boleh tak Ustaz?
Kalau mengulangi sembahyang fardu boleh. Bukan, saya rasa tak sempurna lah solat. Tak, dia kena niat lain. Kalau kita nak sembahyang kali kedua, dia kena niat lain. Sebab sembahyang yang pertama tu dikira sembahyang sudah sah. Kalau kita nak sembahyang, kita kena niat lain. Niat dia saja aku mengulangi sembahyang fardu zuhur. Niat dia. Tapi tak tahu Ustaz, kalau cakap Melayu tahu lah. Macam mana? Dapat Lapannya tu. Tak. Kalau tak nak mengulangi tu, tak tahu nak tambah kat mana. dalam hati. Tak niat. Ketika ni takbir tu kita niat saja aku macam sembahyang fardu lah, saja aku sembahyang fardu zuhur. Cuma sembahyang fardu kita niat saja aku sembahyang fardu zuhur. Bila kita nak mengulangi sembahyang, kita akan niat saja aku mengulangi sembahyang fardu zuhur. Itu je. Mengulangi tu boleh lah ya Ustaz. Boleh. Mengulangi sembahyang boleh. Sebab tu sembahyang fardu kita, dia ada sembahyang sunat rawatib, sunat sebelum ataupun sunat selepas, untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada sembahyang fardu lah. Kalau batal-batal solat yang duduk ni, yang terlupa macam nak rukuk tadi, nak sunat apa, batal tengah duduk ni, macam mana batasan dia tu? Kalau kita kan tadi sebelum, kalau lutut kita tangan kita masih sentuh di lutut, dia boleh kan? Kalau macam orang duduk, macam mana dia punya batasan dia yang tak terlupa tu, kita nak untuk dia tak perlukan sujud sahwi ke atau macam mana? Kalau sembahyang duduk. Kalau sembahyang duduk dia kena lihat lah antara dia sujud dengan dia rukuk. Kalau dia hampir kepada rukuk, makna dia tak perlu sujud sahwi lah. Kalau dia dah hampir kepada sujud, baru sujud sahwi. Tapi selalunya kalau kalau sembahyang duduk, dia ya betul lah. Kalau sembahyang duduk, dia nak sujud. Kalau dia nak turun sujud, tengok dia hampir kepada sujud ataupun hampir kepada qiyam tadi tu. Kalau hampir kepada qiyam, tak perlu sujud sahwi lah. Okey, subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hal ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.